Amin Hamzah, Menteri yang ketiga. Yang berhormat Nur Syamimi Kaisara binti Irwansyah, Menteri yang keempat. Dan yang berhormat Muhammad Ikhlas bin Hishamuddin, Menteri yang kelima. Manakala pihak pembangkang dari Sekolah Kebangsaan Tengkek diwakili oleh yang berhormat J. Nurish Zara Alexia anak kepada Jaya sebagai Ketua Pembangkang. Salam sejahtera, salam perbahasan. Yang berhormat Syakirah Akilah binti Syarifuddin sebagai Pembangkang yang kedua. Assalamualaikum dan salam transformasi. Yang berhormat Nur Safia Kalisha binti Rino selaku Pembangkang ketiga. Assalamualaikum dan salam revolusi. Seterusnya yang berhormat Nur Aulia Humaira binti Muhammad Zakwan selaku Pembangkang keempat. Assalamualaikum dan salam teknologi. Yang berhormat Nur Hidayah binti Muhammad Bukhari dan selaku Pembangkang kelima. Assalamualaikum dan salam integriti. Sidang Dewan yang dihormati, diperkenalkan panel juri kita, Puan Nur Hidayah binti Muhammad Syukur dari SK Tunku Kusya, Puan Nozrah binti Ishak dari SK Nuri, dan juga Puan Suryati binti Razali dari SK Rembang Panas. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Yang pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Setiap pembahas diberi masa 7 minit untuk berucap. Masa bagi ucapan penggulungan pula ialah 4 minit. Masa akan diambil kira dari permulaan pembahas berucap. Seterusnya, loceng akan dibunyikan sekali. Pada akhir minit kedua atau awal minit ketiga, menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat izin lalu. Manakala pada akhir minit ke-6, loceng akan dibunyikan sekali, menandakan masa telah tamat untuk pihak lawan membuat izin laluan. Loceng akan dibunyikan 2 kali pada minit ke-7, menandakan bahawa masa untuk pembahas berucap sudah tamat. Bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberi masa 3 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penggulungan masing-masing. Pada minit ketiga masa penggulungan, loceng amaran akan dibunyikan sekali. Pada minit keempat, loceng akan dibunyikan 2 kali, menandakan masa untuk penggulungan telah tamat. Semasa satu pihak sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan dalam bentuk persoalan, kenyataan atau fakta, penjelasan atau pembetulan. Masa selama 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Izin laluan dipohon dengan seorang pembahas berdiri berdiri atau mengangkat tangan dan menyebut izin laluan. Pembahas yang berucap tidak dimestikan menerima setiap izin laluan.
celahan. Celahan hanya boleh dilakukan oleh pembahas keempat dan kelima kedua-dua pihak. Celahan hanya boleh dilakukan antara minit kedua hingga minit ke-6 pembahas pertama, kedua dan ketiga bagi kedua-dua pasukan sedang berhujah sahaja. Masa celahan hanya 1 minit sahaja dan mendapat izin yang di-Pertua Dewan. Celahan dalam bentuk hujah bagi mempertahankan pendirian pasukan, memberi penjelasan dan membetulkan fakta. Pembahas tidak dibenarkan berdiri di tempat masing-masing, sebaliknya hendaklah keluar ke hadapan di kawasan yang dibenarkan. Pembahas tidak dibenarkan bergerak ke kawasan pasukan lawan. Kemenangan akan diberikan kepada pasukan yang mendapat undi majoriti daripada panel hakim. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah kemahiran Tibet menjamin masa depan. Adalah diharapkan ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Qaid Badrisyah bin Syahrul Nizam tampil untuk mengemukakan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, barisan perwakilan kerajaan, proksi pembangkang yang dimuliakan, dan seterusnya warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersua kita di arena perbahasan pada hari ini. Kami barisan kerajaan sentiasa prihatin dengan keperluan rakyat negara ini. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya membentangkan satu usul pada hari ini yang berbunyi kemahiran Tibet menjamin masa depan. Saya percaya bahawa selepas perbahasan sidang Dewan yang mulia ini, usul ini bakal diluluskan. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, sebelum saya pergi lebih jauh lagi, izinkan saya melakukan penakrifan usul secara literal agar pihak pembangkang tidak terkial-kial untuk mencari asas perjuangan kami. Definisi frasa kemahiran Tibet Technical and Vocational Education Training merupakan singkatan bagi pendidikan dan latihan teknikal, dan vocational adalah proses pendidikan dan latihan yang melahirkan individu yang mahir dalam pelbagai kemahiran. Teknikal yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri. Ia bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang komited dalam bidang-bidang yang tertentu. Manakala frasa yang kedua iaitu menjamin masa depan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, menjamin bermaksud memastikan atau menjanjikan. Masa depan pula bermaksud jangka masa atau tempoh yang akan datang. Maka dapat saya rumuskan bahawa kemahiran Tibet yang merangkumi pendidikan, latihan teknikal dan vocational ini memastikan masa yang akan datang lebih cerah dan lebih baik dan sempurna kepada pelajar luar Dewan Tibet. Ahli-ahli Dewan yang saya muliakan, sebagai Perdana Menteri, saya akan menyatakan hujah-hujah yang menyokong usul ini. Seterusnya, hujah saya yang akan disambung oleh Menteri kedua. Manakala Menteri ketiga pula akan membidas hujah-hujah songsang yang akan dibawa oleh pasukan pembangkang. Saya ingin menyatakan bahawa pihak kerajaan yakin dengan hujah
hujah yang akan kami bentangkan nanti. Dan seterusnya usul yang akan kami bawa akan diterima secara konsensus. Tuan Yang di-Pertua, kami meletakkan 3 indikator bagi memantapkan usul kami. Yang pertama, saya katakan bahawa TVET melahirkan guna tenaga berkemahiran selari dengan industri 4.0 dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Indikator Izin laluan. Yang berhormat, menjamin ialah frasa yang subjektif. Apakah kayu ukur yang berhormat menilai keadaan menjamin di perwakilan kerajaan? Mohon respon. Indikator yang kedua, berkemahiran TVET kreatif, inovatif dan berdaya saing. Dan yang ketiga ialah TVET menambah peluang pekerjaan dan kebolehpasaran yang tinggi. Saya yakin bahawa berdasarkan indikator-indikator ini berserta justifikasi yang akan kami kemukakan, sudah pasti usul ini bakal diterima tanpa perlu berdebatkan dengan hujah-hujah palsu yang akan dikemukakan oleh pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya mengemukakan hujah kami yang pertama di barisan pihak kerajaan, iaitu TVET melahirkan guna tenaga berkemahiran selari dengan industri ke-4.0 dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Industri 4.0 bermaksud automasi berterusan dalam sektor pembuatan dan perindustrian tradisional menggunakan teknologi pintar yang moden. Dengan kata lain, hidup manusia akan dipermudahkan dengan bantuan robot yang bakal menjadi kawan, yang akan menguruskan hal ehwal dan tugasan harian. Pelajar graduan TVET ini telah dilatih dan sudah terang lagi bersulung mempunyai pengalaman praktikal yang lebih luas berbanding pelajar graduan biasa. Mereka yang berkecimpung dalam TVET akan memperolehi input baharu yang tidak diketahui semua orang. Input-input baru ini akan menjadi nilai tambah untuk menambah baik kualiti diri serta masyarakat. Dunia hari ini memerlukan semua benda untuk berinteraksi dengan pantas. Data dan informasi bergerak dari satu tempat ke satu tempat kurang daripada sesaat. Jikalau sebelum ini data hanya berpindah randah melalui komputer dan telefon mudah alih, hari ini data juga boleh berjalan dari satu mesin ke satu mesin. Istilah ini dipanggil M2M, machine to machine. Inilah yang dihuraikan oleh Klaus Schwab, pengasas Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum, dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. M2M hanyalah sebahagian daripada revolusi industri 4.0. Dengan ilmu mengenai teknologi yang mereka memperolehi daripada TVET ini akan membantu mereka memajukan lagi industri sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Tidak dinafikan bahawa pelajar graduan biasa juga mampu melakukan hal ini. Namun Tuan Yang di-Pertua, pelajar graduan biasa tidak dilatih secara mendalam seperti mana pelajar TVET ini dilatih. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat J. Nurish
Zara Alexia, anak kepada Jaya selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Warga Dewan, dalam menilai sesuatu usul, kita perlu meneliti ranting yang akan melenting, dahan yang akan mencucuk dan duri yang akan menggait. Terima kasih Tuan Edi Pertua Dewan, Serikandi Wanita di Meja Pembangkang, sahabat baru perwakilan kerajaan, seterusnya warga Dewan yang sudi bersidang. Salam sejahtera saya ucapkan buat anda semua. Tuan Edi Pertua, saya selaku yang berhormat Ketua Pembangkang berdiri dan akan membangkang usul yang telah dibentangkan, iaitu kemahiran TVET menjamin masa depan. Secara asasnya, pada hari ini kami tidak ada masalah untuk menerima pendefinisian. Namun, terdapat beberapa penambahbaikan perlu untuk saya lakukan. Pertama, pernah kita dengar kerajaan menyatakan status kemahiran graduan TVET yang kita telah berjaya lahirkan, adakah telah mencapai tahap berkemahiran rendah, separa mahir atau berkemahiran tinggi? Hal ini kerana pihak industri memerlukan pekerja yang berkemahiran tinggi ke arah revolusi industri 4.0. Jika masih berkemahiran rendah, mereka boleh untuk dibuang kerja kerana tidak lagi relevan dengan keperluan ekonomi semasa. Kedua, dalam frasa masa depan, kerajaan hanya melihat dari sudut kebolehpasaran sahaja. Pernah mereka menjamin adakah pekerja ini tidak akan diberhentikan sekiranya berlaku kegawatan ekonomi? Contohnya, semasa pandemi COVID-19, berapa ramai pihak industri yang memberhentikan pekerja? Selain itu, adakah gaji mereka ini cukup untuk mendepani kos sara hidup? Jika tidak, masa depan mereka masih lagi tidak terjamin. Ketiga, dalam frasa menjamin, kerajaan gagal untuk menceritakan kepada kita siapakah yang bertindak sebagai penjamin masa depan graduan. Adakah Kementerian Pengajian Tinggi? Adakah pemain industri? Sebab menjamin ini bermaksud berjanji untuk menanggung sesuatu. Pernah kerajaan tunjukkan pihak pekerjaan kepada pelajar-pelajar TVET untuk diserap masuk ke alam pekerjaan? Tidak, warga Dewan. Kegagalan pihak kerajaan untuk memahami setiap frasa dalam usul perbahasan akhirnya menyebabkan kebobrokan hujah mereka. Ibarat seekor kerbau membawa lumpur, semuanya habis terpalit. Tuan Edi Pertua Dewan, beralih kepada pembidasan hujah Perdana Menteri di bawah kata kunci TVET melahirkan teknologi semasa. Tuan Edi Pertua, dalam hujah ini perwakilan kerajaan hanya melihat aspek peluang pekerjaan itu berlaku secara positif semata-mata. Namun, pernah mereka menganalisis berapa ramai yang diberhentikan kerana kegawatan ekonomi dan tidak mempunyai modal yang mencukupi untuk memulakan perniagaan. Menurut statistik Kementerian Sumber Manusia 2021, seramai 30,000 orang 180 pekerja telah diberhentikan oleh pemain industri kerana kegawatan ekonomi yang landscape ekonomi dunia. Selesai pembidasan hujah, justru Tuan Edi Pertua Dewan, warga Dewan sekalian, bulat air kenapa betul, bulat kata kerana mufakat. Kami berlima hadir dan sepakat membangkang usul atasan satu pendirian, iaitu kemahiran TVET menjamin masa depan. Tidak wajar diterima atas rasional melihatkan ketidakupayaan kemahiran TVET yang tidak menjanjikan kebolehpasaran graduan dalam pekerjaan. Maka, kronologi hujah akan kami ceritakan kepada 3 metodologi yang utama. Selaku yang berhormat Ketua Pembangkang, saya akan menyampaikan hujah pertama di atas kata kunci tenaga mahir rendah kehendak industri bercagah. Duduk saya bangkit, pembangkang kedua akan membawa hujah kedua di atas kata kunci landscape ekonomi berubah, kelangsungan hidup parah. Manakala hujah ketiga di bawah kata kunci pengoperasian TVET yang lemah, graduan bermasalah. Duduk beliau bangkit yang ketiga seperti biasa akan membawa tarbiah-tarbiah serta melalui bidasan kepada pihak lawan. Tuan Edi Pertua,
Menyedari hakikat masa itu ibarat emas, maka molek kiranya kita terus menyusuri hujah pertama kerajaan di bawah kata kunci tenaga mahir rendah, kehendak industri bercanggah. Sidang Dewan sekalian, dalam hujah ini saya akan tunjukkan graduan-graduan berkemahiran TVET yang kita lahirkan masih lagi berkemahiran rendah dan tidak memenuhi keperluan pihak industri. Menurut bekas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Bamba 2021 menyatakan Malaysia menghadapi kebimbangan yang ketara berikutan kekurangan pekerja berkemahiran tinggi untuk memenuhi permintaan industri. Fakta kes pertama, Pengerusi Jawatankuasa Pemerkasaan TVET Datuk Sotian Lai berkata, setakat ini hanya 25% tenaga kerja mahir direkodkan yang dikategorikan sebagai rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan industri yang sudah bergerak ke arah revolusi industri 4.0. Kesannya, mereka akan diberhentikan kerja kerana tidak berevolusi dengan keperluan industri. Contohnya, syarikat gergasi teknologi Google mengumumkan untuk mengurangkan 12,000 tenaga kerjanya atau mengurangkan kira-kira 6% daripada kaki tangannya. Malah, Ketua Pegawai Eksekutif Microsoft menerusi satu portal teknologi terkemuka melaporkan langkah sama turut diambil oleh Microsoft yang mengurangkan 10,000 pekerja awam. Kesimpulannya, saya tunjukkan dalam hujah ini, kumpulan berkemahiran rendah dalam TVET akan menjadi kumpulan paling terjejas kerana secara perlahan menjadi kelompok yang tidak diperlukan dalam ekonomi yang hanya tidak menjamin masa depan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan Parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Siti Hajah binti Sabarudin, Menteri Kedua Kerajaan, untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat dari pihak kerajaan, baik saya pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, sebagai Menteri yang kedua, saya pastinya menolak definisi usul yang telah dipindah oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu kemahiran TVET masih tidak menjamin masa depan. Jadi saya mohon agar definisi usul itu dipindah semula seperti definisi yang oleh Perdana Menteri, iaitu kemahiran TVET menjamin masa depan. Tuan Yang di-Pertua, sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang mengatakan bahawa Malaysia masih lagi dibimbing dengan profesional. Tuan Yang di-Pertua, hujah kami yang kedua itu berpaksikan TVET melahirkan pelajar yang menguasai kemahiran teori dan praktikal. Teruskan Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri yang keempat, boleh sambung perbahasan. Seperti yang diketahui umum, graduan TVET ini diajari secara 70%. Amalian 30% teori. Hal ini menyebabkan para majikan menjadi lebih tertarik untuk mengambil
graduan TVET untuk bekerja berbanding. Graduan biasa setiap majikan dapat menjimatkan masa daripada mengajar graduan asas-asas pekerjaan dan secara amali. Sudah tentu graduan TVET ini mempunyai lebih banyak pengamalan berbanding graduan biasa bukan mahu merendahkan martabat graduan biasa tuan yang dipertua, namun inilah realiti kehidupan masa kini. Memetik petikan akhbar dari Izin berita. Tuan Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat, apakah aspek-aspek jaminan masa depan yang anda tunjukkan dalam hujah? Sila perincikan Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Bukan mahu memetik petikan akhbar dari berita harian bertarikh 16 Jun 2023 mengatakan bahawa statistik menunjukkan tahap kebolehpasaran graduan meningkat dengan 94% mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan. Selepas tamat pengajian ini, kerana graduan kemahiran TVET mampu menguasai pengetahuan dan kemahiran praktikal dengan lebih baik dan mempunyai pendedahan yang lebih dekat kepada keupayaan sesuatu produk melalui eksperimen dan uji kaji berbanding dengan graduan akademik. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa kemahiran TVET mengeluarkan graduan yang serba-serbi, cukup dan sesuai untuk menempuhi dalam alam pekerjaan pada masa depan. Izin laluan Yang Berhormat. Yang Berhormat, apakah contoh-contoh institusi TVET yang mencapai standard kebolehan pasaran graduan? Mohon respon. Yang Berhormat, minta ulang lagi soalan. Apakah contoh-contoh institusi TVET yang mencapai standard kebolehan pasaran pekerjaan? Tuan Yang Dipertua, meniti hujah kami yang ketiga, iaitu berbasiskan indikator kemahiran TVET menambahkan peluang pekerjaan. Jika dilihat pada masa kini, TVET membuka peluang kepada pelajar yang kononnya dikatakan tiada harapan dalam hidup. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati sekalian,
isu perbahasan yang semakin hangat dibahaskan diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Syakira Akilah binti Syarifuddin, pembangkang yang kedua bagi pihak pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Terima kasih Tuan Ketua Dewan, sahabat pembangkang, Pakatan Kerajaan, seterusnya warga Dewan sekalian. Assalamualaikum dan salam perbahasan. Tuan dan Ketua Dewan, saya selaku Yang Berhormat pembangkang kedua masih berdiri teguh di belakang sahabat Ketua Pembangkang untuk menyatakan bahawa usul Kementerian Tibet menjamin masa depan tidak wajar diterima atau rasional melihatkan ketidakupayaan Kementerian Tibet yang tidak menjanjikan kebolehpasaran graduan dalam pekerjaan. Maka Tuan dan Ketua Dewan selaku pembangkang kedua mohon izin untuk melakukan dua gerak kerja utama, iaitu membidas hujah Menteri kedua dan hujah Perdana Menteri. Seterusnya menyampaikan dua lagi hujah di perwakilan pembangkang. Terus bergerak kepada sesi pembidasan hujah-hujah kerajaan. Tuan Yang Dipertua terus membidas hujah ketiga Menteri kedua, iaitu penekanan terhadap pembangunan. Pertama sekali, hujah ini saya kira tidak boleh diterima kerana dalam keseluruhan hujah ini mereka tidak menunjukkan bagaimana kemahiran Tibet ini mempunyai kapasiti yang akhirnya menjanji peluang pekerjaan dalam kegawatan ekonomi. Maka hujah kedua ini tidak boleh diterima warga Dewan sekalian. Maka Tuan Yang Dipertua, pembidasan untuk hujah kedua Menteri kedua di bawah kata kunci Tibet menjamin masa depan. Warga Dewan, saya kira hujah ini juga cukup goyah kerana sepanjang hujah ini mereka hanya memberikan pendapat mereka sahaja tanpa dibuktikan dengan sumber yang berautoriti seperti dasar kebangsaan industri 4.0 dan pelan strategi kebolehpasaran graduan 2021 hingga 2025. Seterusnya, pembidasan terhadap hujah pertama Perdana Menteri di bawah kata kunci Tibet melahirkan teknologi semasa. Hujah ini saya kira cukup bermasalah kerana apa? Hujah ini mereka tidak selari dengan matlamat perdebatan kita pada hari ini untuk menjanjikan kelangsungan graduan dalam pekerjaan. Kedua, hujah ini sebenarnya ialah hujah persepsi sahaja dan akhirnya penghujaan ini hanya bersifat andaian semata-mata tanpa membuktikan jelas dan baik. Konklusinya, ketiga-tiga hujah ini tidak wajar diterima Dewan. Selesai pembidasan Yang Berhormat, Tuan Yang Dipertua Dewan, izinkan saya membentangkan dua hujah pembangkang pada hari ini di bawah kata kunci lanskap ekonomi berubah, kelangsungan hidup parah. Tuan Yang Dipertua, bidang kemahiran Tibet tidak dapat menjanjikan bahawa graduan akan mendapat pekerjaan dalam penempani kegawatan ekonomi semasa. Fakta kes pertama, menurut Jurnal Ekonomi 2022 mengenai kemelesetan ekonomi global, cabaran terhadap Malaysia menyatakan Malaysia sebagai ekonomi terbuka dan bergantung kepada hasil ekspor perlu bersedia menepani pertumbuhan yang lebih perlahan. Selepas ekonomi global mengalami kemelesetan sederhana, rentetan daripada kesan inflasi dan kadar faedah yang tinggi, apakah kesannya kepada peluang pekerjaan graduan Tibet? Impaknya, kebanyakan industri-industri di Malaysia seperti kilang-kilang terpaksa memperlahankan operasi kerana masalah bekalan dan terpaksa memberhentikan bekerja, terutama kumpulan berkamera rendah. Misalnya, semasa pandemik COVID-19, menurut sistem insurans pekerja SIP 2021, sistem insurans merekodkan seramai 99,696 pekerja diberhentikan, terutama dalam sektor perkilangan dan perindustrian. Selesai hujah kedua, Tuan Yang Dipertua, beralih kepada hujah ketiga
Di bawah kata kunci pengoperasian TVET yang lemah, graduan bermasalah. Tuan yang dipertua. Fakta kes pertama, menurut Lembaga Teknologi Malaysia mendedahkan pemegang diploma atau ijazah kejuruteraan dan teknologi dari institusi tersebut menerima gaji kurang 400 hingga 500 berbanding graduan daripada universiti lain apabila mereka menyertai sektor awam. Makna kata, masa depan graduan TVET dalam pekerjaan masih menjadi pilihan kedua dalam isu gaji yang setimpal. Fakta kes yang pertama, berkaitan isu silibus TVET ketinggalan. Menurut bekas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Arham Baba, silibus TVET di Malaysia agak ketinggalan dan tidak memenuhi keperluan industri 4.0. Misalnya dari aspek pengaplikasian teknologi baru, fasiliti dan peralatan melihat masih rendah seperti kecerdasan, pembuatan AI, IoT dan penyimpanan awam. Kesannya, graduan yang keluar terpaksa diajar kembali untuk memahirkan diri dengan elemen 4.0, iaitu bagaimana kendalikan dan mengatur cara robot dan sebagainya. Ini menyebabkan graduan TVET yang dilahirkan tidak selari warga dewasa sekalian dengan kehendak industri. Selesai hujah ketiga. Kesimpulannya, kami telah tunjukkan dalam hujah kedua dan hujah ketiga ketidakupayaan kemahiran TVET yang tidak menjanjikan kebolehpasaran graduan dalam pekerjaan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan yang berhormat. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat dari pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam persidangan. Tuan yang dipertua, selaku diberi mandat yang berhormat Menteri Ketiga pada hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih barisan pembangkang kerana yang pertama, barisan yang berhormat pihak pembangkang telah gagal membidas isi serta definisi konsep sebenar yang kami berikan. Kedua, barisan yang berhormat, pihak pembangkang hanya membidas barisan yang berhormat pihak pembangkang hanya menyatakan Tuan yang dipertua serta sidang Dewan sekalian, setelah hujah dibidas dan cerdas, kini tibalah masanya untuk saya mengukuhkan hujah kami barisan kerajaan dan membuktikan bahawa sesungguhnya pada hari ini kami berdiri di barisan kerajaan, tidak bercakap di atas angin. Tuan yang dipertua, sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa TVET melahirkan guna tenaga berkemahiran selari dengan industri 4.0 dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Saya menyokong 100% hujah tersebut kerana graduan kemahiran TVET ini mempunyai pengalaman yang luas dan mendalam dalam bidang yang mereka pelajari. Oleh itu, industri 4.0 memberi banyak kelebihan dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan lagi. Seterusnya, Tuan yang dipertua, hujah kami yang kedua iaitu berpaksikan frasa kemahiran TVET, kreatif, inovatif berdaya saing. Hal ini demikian kerana TVET mengeluarkan graduan yang serba-serbi, mencukupi dan sesuai untuk menempuhi alam pekerjaan yang mencabar ini. Oleh itu, mereka tidak perlu membazir masa untuk mencari pengalaman secara amali yang amat diperlukan untuk peluang pekerjaan dan tidak gentar untuk bersaing dalam dunia global pada hari ini.
Tuan Yang Dipertua, seterusnya di bawah premis kata terakhir kami sudah terang lagi bersuluh bahawa kemahiran TVET menambahkan peluang pekerjaan dan keboleh pasaran yang tinggi. Dengan adanya usul sebegini oleh pihak kerajaan, kadar penggunaan dalam negara dapat dikurangkan sekaligus dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi Izin negara. laluan Yang Berhormat. Yang Berhormat, bolehkah anda menunjukkan bukti graduan berkemahiran TVET tidak akan diberhentikan kerja sekiranya berdepan dengan kegawatan ekonomi? Mohon respon. Ulang soalan. Yang Berhormat, bolehkah anda menunjukkan bukti graduan berkemahiran TVET tidak akan diberhentikan kerja sekiranya berdepan dengan kegawatan ekonomi? Mohon respon. Dengan adanya usul sebegini oleh pihak kerajaan, kadar pengangguran dalam negara dapat dikurangkan sekaligus dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara yang sedang membangun selepas dilanda pandemik COVID-19. Sidang Dewan sekalian, berdiri di bawah pucuk pimpinan kerajaan pada hari ini, kami akan tetap menegakkan yang hak dan menolak yang batil. Bahawa usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Izin laluan. Yang Berhormat, apakah contoh badan atau agensi penyelidikan dan pembangunan R&D untuk menyelesaikan dan memantau kualiti TVET sedari dengan keperluan kepekerjaan? Mohon respon. Berdiri di bawah pucuk pimpinan kerajaan pada hari ini, kami akan tetap menegakkan yang hak dan menolak yang batil. Bahawa usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sangat relevan dan efektif. Betapa sesungguhnya Dewan pada hari seharusnya yakin dan percaya bahawa kemahiran TVET menjamin masa depan. Sebelum kaki mengundur langkah, sebelum lidah berhenti berkata-kata, maka saya tegakkan kembali usul kami di pihak kerajaan. Maka wajarlah Tuan Yang Dipertua agar Dewan menerima usul yang kami bawa sebulan suara. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk terus mencerang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Umar bin Hamzah. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Safia Kalisa binti Syahrino.
cubaan. Tuan Yang di-Pertua, di meja pembangkang, kami percaya masa depan yang cerah ialah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi melalui tindakan mereka pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, perwakilan pembangkang, Pakatan Kerajaan, seterusnya warga Dewan yang mulia. Assalamualaikum dan salam perbahasan. Tuan Yang di-Pertua, saya selaku yang berhormat pembangkang ketiga masih berdiri teguh di belakang sahabat ketua pembangkang dengan menyatakan bahawa usul kemahiran Tibet menjamin masa depan tidak wajar diterima atas rasional melihatkan ketidakupayaan kemahiran Tibet yang tidak menjanjikan kembali pasaran graduan dalam pekerjaan. Maka selaku pembangkang ketiga mohon izin untuk melakukan 2 gerak kerja utama. Pertama, membidas hujah menteri ketiga, hujah menteri kedua dan hujah Perdana Menteri. Kedua, menegakkan kembali pembawaan di perwakilan pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan dengan pembidasan kepada menteri ketiga. Sebentar tadi Yang Berhormat menyatakan tiada jaminan masa depan dalam pekerjaan. Baiklah, saya bidas begini. Pertama, saya sangka kenyataan Yang Berhormat kerana mereka tidak pernah tunjukkan kepada kita keupayaan permakasaan Tibet ini akhirnya menjanjikan kembali pasaran graduan yang menjamin masa depan. Pernah anda dengar mereka tunjukkan? Pertama, tenaga mahir tinggi kehendak industri telah selari. Kedua, kemahiran Tibet berevolusi dengan lanskap perubahan ekonomi semasa. Ketiga, pengoperasian Tibet yang optimum, graduan Tibet berkualiti. Ini membuktikan Yang Berhormat masih lagi gagal menafikan ketidakupayaan kemahiran Tibet yang akhirnya gagal menjanjikan kembali pasaran graduan dalam pekerjaan. Ini menunjukkan kenyataan Yang Berhormat laksana layang melawan angin. Selesai pembidasan kepada menteri ketiga, beralih kepada pembidasan hujah menteri kedua. Tuan Yang di-Pertua, hujah ketiga, kerajaan bercerita tentang Tibet melahirkan teknologi semasa. Baiklah, saya bidas begini. Pertama, dalam hujah ini, pihak kerajaan tidak pernah tunjukkan bahawa pihak industri telah memberikan kontrak perjanjian pekerjaan kepada pelajar-pelajar Tibet untuk diserap masuk ke alam pekerjaan. Maksudnya, masih tiada jaminan masa depan. Kedua, kerajaan tidak tunjukkan graduan diberikan modal atau dana untuk memulakan perniagaan atau pembangunan bengkel. Sekiranya tidak, bagaimana mereka hendak menciptakan kerja dalam kegawatan ekonomi semasa? Maka hujah ketiga ini juga tidak wajar diterima Dewan. Selesai pembidasan terhadap hujah ketiga perwakilan kerajaan, saya teruskan dengan pembidasan terhadap hujah kerajaan yang telah disampaikan oleh pembangkang kedua sebentar tadi. Dalam hujah kedua, mereka bercerita tentang Tibet menjamin masa depan. Hujah ini juga saya kira hujah bermasalah kerana dalam pengujahan ini, menteri kedua hanya melemparkan fakta tanpa mengaitkannya dengan usul perdebatan kita pada hari ini. Kedua, dalam pengujahan ini juga, mereka tidak pernah menganalisis bahawa terdapat majikan atau pemain industri menolak graduan-graduan berkemahiran Tibet ini. Hal ini kerana graduan Tibet ini tidak memenuhi kriteria yang diharapkan pemain industri. Saya buktikan melalui kenyataan pengasas dan pengurusi kumpulan SG Akademi yang menyatakan persediaan tenaga berkemahiran tinggi Tibet untuk menepani industri keempat ini di Malaysia masih terbelakang kerana graduan Tibet masih belum cekap, terutama dalam menggunakan sistem aplikasi dan perkhidmatan seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence dan menganalisis data besar. Maka saya kira hujah kedua mereka sudah gagal warga Dewan. Selesai pembidasan terhadap hujah kedua perwakilan kerajaan, saya teruskan dengan pembidasan terhadap hujah pertama yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Hujah pertama, mereka bercerita tentang penekanan terhadap pembangunan. Saya dapat gambarkan hujah ini ibarat mencurah garam ke laut sebab mereka tidak pernah membuktikan kelebihan kemahiran Tibet, menjanjikan jaminan kerjaya kepada graduan. Tahukah warga Dewan, menurut Jurnal Pemakasaan Tibet 2023 menyatakan institusi di bawah Tibet swasta menghadapi cabaran
apabila peruntungan dana yang disalurkan kepada swasta terus dikurangkan walaupun adanya pertambahan peruntungan TVET. Kesannya mereka akan diberhentikan kerja kerana tidak kompeten dan ketinggalan dalam memenuhi kompeten industri. Baiklah Tuan Yang di-Pertuan, selesai membidas ketiga-tiga hujah kerajaan. Sekarang beralih kepada pengukuhan kes di meja pembangkang. Kami sebagai pembangkang telah menjawab usaha perbahasan dengan mengemukakan 3 hujah bernas. Hujah pertama, tenaga mahir rendah kehendak industri bercanggah. Kami tunjukkan graduan berkemahiran TVET yang kita lahirkan masih lagi berkemahiran rendah dan tidak memenuhi keperluan pihak industri. Hujah kedua, lanskap ekonomi berubah, kelangsungan hidup parah. Kami buktikan kepada anda bagaimana kemelesetan ekonomi rentetan daripada isu wabak, kesan inflasi dan kadar kafaedah yang tinggi menyebabkan kilang-kilang memperlahankan operasi dan terpaksa memberhentikan pekerja, terutama kumpulan TVET berkemahiran rendah. Hujah ketiga iaitu pengoperasian TVET yang lemah, graduan bermasalah. Kami ceritakan kelemahan pengurusan kemahiran TVET dari aspek gaji yang tidak setimpal dan kurikulum yang lemah menyebabkan graduan yang dilahirkan bermasalah ketika di alam pekerjaan. Maka Tuan Yang di-Pertuan, secara kesimpulannya jelaslah bahawa tidak wajar diterima Dewan. Sekian, saya mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat sidang Dewan yang dihormati. Demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan ditangguhkan selama 3 minit.
Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 3 menit. Masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil pihak pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat J. Nurish Zara Alexia, anak kepada Jaya, selaku wakil pembangkang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. 4 minit terakhir dalam sesi penggulungan ini, saya minta perhatian seisi Dewan sekalian untuk bersama-sama kami kita meneliti antara kaca dan permata. Maka 3 gerak kerja akan saya jalankan. Pertama sekali, saya akan melakukan rumusan bidasan terhadap hujah pihak lawan. Kedua, saya akan melaksanakan rumusan hujah di pihak kami. Ketiga, saya akan melakukan timbang taraf perbahasan. Ayuh kita mulakan dengan menganalisis kesalahan-kesalahan terbesar di meja kerajaan. Dalam sesi perbahasan hari ini, perwakilan kerajaan hadir dengan niat untuk menyokong usul dengan baik. Namun, sayang 1000 kali sayang, asas pembawaan perwakilan kerajaan hari ini cukup lemah. Kerana apa? Pertama, hujah-hujah mereka gagal untuk bersemuka dengan asas pembawaan di perwakilan pembangkang untuk menafikan ketidakupayaan pemberkasan TVET yang kami tunjukkan. Pada akhir perbahasan, mereka tidak pernah menjawab maklumat perbahasan, iaitu jaminan masa depan graduan dalam kebolehpasaran pekerjaan. Kedua, perjuangan mereka ibarat mengempit induk ayam, kerana sejak bangunnya ketua pembangkang sehingga sesi penggulungan tidak berani menjawab isu-isu ketidakupayaan TVET yang kami tuntut untuk mereka nafikan. Pernah anda dengar mereka tunjukkan? Pertama, tenaga mahir rendah, industri bercanggah. Kedua, kemahiran TVET berevolusi dengan landscape perubahan ekonomi semasa. Ketiga, pengoperasian TVET optimum, graduan TVET berkualiti. Makna kata hujah-hujah kami masih lagi tegak berdiri kerana gagal untuk dinafikan dengan baik oleh kerajaan. Ketiga, pendirian kes kerajaan ibarat negeri berbaru sam, tahun berubah musim. Sebab apa? Bendera mereka berubah-ubah. Sekejap menunjukkan kebaikan dan kelebihan, tiba-tiba ada faktor lain pula yang menjamin masa depan. Keempat, rangkuman hujah-hujah kerajaan. Hujah pertama, TVET melahirkan teknologi semasa. Kedua, TVET menjamin masa depan. Ketiga, penekanan terhadap pembangunan bersifat umum. Mereka tidak pernah menunjukkan kelebihan-kelebihan tersebut berkesan dalam menjamin masa depan. Mereka tidak pernah membuktikan keupayaan pemberkasan kemahiran TVET dapat menjadikan kebolehpasaran graduan dalam pekerjaan walaupun terdapat ancaman-ancaman dalam kegawatan ekonomi semasa. Secara kesimpulannya, perwakilan kerajaan hanya membuktikan keadaan indah, kabar dari rupa yang hanya tidak menjamin masa depan graduan dalam pekerjaan. Selesai rumusan bidasan, kita beralih kepada perwakilan pembangkang yang lebih murni dalam Dewan Perbahasan. Kami telah tunjukkan ketidakupayaan pemberkasaan TVET yang tidak menjanjikan kebolehpasaran graduan dalam pekerjaan melalui 3 penghujaan utama. Hujah pertama, tenaga mahir rendah kerana industri bercanggah. Hujah ketiga, landscape ekonomi berubah, kelangsungan hidup parah. Hujah ketiga, iaitu pengoperasian TVET lemah, graduan bermasalah. Maka, timbang taraf perbahasan, kami selaku pembangkang telah membuktikan ketidakupayaan kemahiran TVET ini tidak menjanjikan kebolehpasaran graduan dalam pekerjaan yang hanya gagal menjamin masa depan. Demi amanah yang saya junjung dan cintai, hanya satu yang saya pinta, kredibiliti 3/3 Dewan untuk memikirkan apakah yang terbaik untuk negara kita junjung agung kasihi. Kerana jangan hanya ingin duduk termenung, namun apakan daya, tangan tak sampai. Jangan hanya ingin duduk termenung, tapi apakan daya, cita capai. Mohon untuk terus membangkang.
Terima kasih yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, seterusnya kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat Umar bin Hamzah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli dewan sekalian. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya akan merumuskan ketiga-tiga hujah kerajaan seperti yang telah dikemukakan dalam sesi pertama sebentar tadi. Hujah kerajaan yang pertama berdasarkan indikator TVET melahirkan guna tenaga berkemahiran selari dengan industri ke-4.0 dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Industri 4.0 membawa maksud automasi berterusan dalam sektor pembuatan dan perindustrian tradisional menggunakan teknologi pintar yang moden. Dengan kata lain, hidup manusia akan dipermudahkan dengan bantuan robot yang bakal menjadi kawan yang akan menguruskan hal ehwal dan tugasan harian. Hujah kerajaan yang kedua berpaksikan frasa sebagai bahan kajian. Kemahiran TVET kreatif, inovatif, berdaya saing. Seperti yang diketahui umum, graduan-graduan TVET ini diajar secara 70% amali dan 30% teori. Hal ini menyebabkan para majikan menjadi lebih tertarik untuk mengambil graduan-graduan TVET untuk bekerja berbanding graduan biasa. Seperti majikan dapat menjimatkan masa daripada mengajar graduan asas-asas pekerjaan dan secara amali. Sudah tentulah graduan TVET ini mempunyai lebih banyak pengalaman berbanding graduan biasa. Bukan mahu merendahkan martabat graduan biasa, Tuan Yang Dipertua. Namun, inilah realitinya kehidupan masa kini. Hujah kerajaan yang ketiga iaitu berpaksikan frasa. Kemahiran TVET menambahkan peluang pekerjaan dan kebolehpasaran yang tinggi. Jika dilihat pada masa kini, TVET membuka peluang kepada pelajar yang kononnya dikatakan tiada harapan dalam hidup untuk membuktikan bahawa mereka mampu untuk mengubah kehidupan mereka dengan pengalaman dan kemahiran yang sedia ada. Setengah graduan TVET mengambil peluang membuka perniagaan sendiri yang memberi manfaat kepada masyarakat dan kerana wujudnya peluang-peluang pekerjaan. Tuan Yang Dipertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tetap mempertahankan usul yang dibentangkan ini, iaitu TVET menjamin masa depan perlu dikekalkan sebagai warisan negara. Jadi, berdasarkan rumusan hujah mantap yang saya nyatakan tadi, saya memohon usul ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Dengan sebulat suara, Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan, dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan dewan kita pada kali ini, sehingga bertemu semula pada sidang dewan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Saya selaku Yang Arif, Tuan Yang Dipertua Dewan, dengan ini menangguhkan persidangan dewan kita pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Baiklah sidang Dewan yang dihormati, keputusan pertandingan bahasa Bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Rendah peringkat daerah telah pun berada di tangan saya ya. Usul tadi kemahiran Tibet menjamin masa depan antara kerajaan SK Pusat Juasih dan juga pembangkang SK Tengkek. Usul ditolak. Pemenang pembangkang dari SK Tengkek. Dan pembahas terbaik ialah Safia Kalisha binti Syafraino daripada pasukan pembangkang. Maka dengan ini saya serahkan majlis kepada pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Yang hormat, kita boleh bersurat. Pembahas terbaik peringkat daerah. Tadi kamu sebut hadiah buat yang terbaik. Cikgu suka. Tadi lagi saya cikgu masa yang 3 minit tu. Cikgu dah suruh cakap pasal tilang. Bukan bincang pun. Cikgu nampak macam ada apa yang activity lifetime kita orang macam ni. Oh, cikgu terus cakap pasal makanan. Sekarang kalau 3 minit tu kita bahas pasal makanan. Kelas sebab apa? Sebab ada peringkat sendiri. Minggu depan. Dekat ni dah belum? Cikgu. So minggu depan kita pergi Jelebu kan? Cikgu print lah cikgu. Ni apa? Print lah. Safia. Ya, pembahas terbaik Tanya semua J, semua ni lah. Tanya semua Baik. Tanya cikgu dah sangat. Biar Kak Pia dapat membahas terbaik. Sidang Dewan, kita tak ada sidang Dewan lagi ya, dah bersurai tadi. Jadi kamu tolong bagi kerjasama.
Okey, sebab kita nak mulakan majlis penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu nak duduk mana kita orang? Assalamualaikum dan salam